Yang Berhormat Kota Melaka. Silakan. Tuan Sri Speaker, parti DAP tidak menyokong usul ini. Dan sebaliknya, kita nak menggesa supaya SOSMA ini dimansuhkan. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Speaker? Kita jangan lupa bagaimana SOSMA ini telah disalahgunakan untuk tujuan politik. Kita masih ingat seperti yang disebut oleh rakan saya Batu Kawan tadi, ahli Parlimen Petaling Jaya dahulu ditahan di bawah SOSMA kerana menganjurkan perhimpunan bersih dan juga melawan satu 1MDB. Ya, dia ditahan di bawah SOSMA. Barangkali nanti menteri dia akan jawab kenapa apabila kita PH menjadi memerintah kita tak mansuhkan SOSMA. Saya nak beritahu kepada menteri dulu. Ya, sekarang saya jawab dulu sebab nanti mungkin speaker tak nak bagi saya celah. Memang kita telah bergerak pada waktu tersebut untuk memansuhkan SOSMA. Tetapi tidak berjaya. Mengapa? Kerana pada ketika itu ada musuh dalam selimut. Siapa tu? Menteri Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu Yang Berhormat Pago. Yang bukan saja enggan memasukkan SOSMA, sebaliknya menggunakan SOSMA terhadap parti DAP pada waktu tersebut. Telah menahan 12 orang di mana 4-nya adalah daripada DAP. Siapa mereka? Adun Gadik, merupakan Exco Kerajaan Negeri Melaka. Menahan Adun daripada Seremban Jaya, YB, Guna Sikaran. Menahan Saudara Chandru, merupakan CEO kepada GLC Kerajaan Negeri Pakatan Harapan pada masa tersebut. Dan juga menahan Saudara Suresh Kumar. Saya kenal empat orang ini. Ya, lebih daripada 20 tahun. Mereka bukannya penganas. Mereka menyertai parti DAP untuk memperjuangkan Malaysia untuk orang Malaysia. Mereka bukan penganas. Tetapi telah disalahgunakan SOSMA untuk menahan mereka. Boleh saya tanya Kota Melaka? Terima kasih. Berkenaan dengan apa yang telah pun Kota Melaka timbulkan, penahanan-penahanan yang boleh dikatakan penahanan politik ataupun bersifat politik. Dalam kes LTTE tersebut terdapat banyak pihak yang memperbesarkan isu tersebut seolah-olah mereka merupakan penjenayah. Saya setuju dengan Kota Melaka tadi, memang mereka langsungnya tidak mempunyai sebarang sifat ataupun unsur jenayah. Jadi saya nak tanya Kota Melaka, pandangan Kota Melaka memandangkan keadaan tersebut, memandangkan juga bear in mind bahawa perkara semua kes keempat mereka telah pun dibawa ke Mahkamah Tinggi dan kemudiannya pada akhirnya ditarik balik atau sebahagian daripada mereka. Bukankah itu merupakan satu bukti bahawa pendakwaan mereka from the outset merupakan satu persecution? Persecution. That is why they were eventually let free. Apakah pandangan Kota Melaka? Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Bukit Gelugur. Kota Melaka. Okey. Tan Sri Speaker, Kota Melaka. Semasa penahanan 4 orang yang disenaraikan oleh Berhormat tadi, mereka dikatakan oleh PDRM pada masa itu keempat-empat orang ini telah menerima berjuta-juta ringgit dalam bank akaun mereka untuk menyebarkan pengajaran LTTE di Malaysia. Itu adalah satu dakwaan yang telah diletakkan atas mereka supaya tangkap mereka. Tapi Tan Sri Speaker, Menteri pun depan ada di sini, tidak ada bukti sampai sekarang bahawa
wang telah pergi kepada akaun bank mereka. Ini hanya tomahan menteri. Ini untuk tangkap orang, ada dakwaan tomahan sahaja. So oleh kerana itu kita mesti tolak SOSMA. Tak boleh terima SOSMA sebab digunakan untuk bahan politik. So oleh kerana itu kita mesti tokam. Minta pandangan Menteri. Yes, sila masukkan Hujah, Klang dan juga Bukit Gelugur dalam ucapan saya. Tanya Speaker, saya minta sedikit masa. Kena mereka ditahan ya dalam isu LTTE, 12 orang itu ditahan selama 135 hari. Barangkali pihak kerajaan akan kata kalau mereka disalah tangkap, mereka boleh dakwa kerajaan untuk tuntut pampasan. Tetapi saya nak beritahu kepada Datuk Speaker, berapa sengsaranya mereka apabila mereka ditahan. Bukan sahaja dalam waktu 135 hari itu, selepas mereka dibebaskan sehingga hari ini. Contohnya Suresh yang saya sebut rakan saya. Selepas dia dibebaskan, sampai hari ini dia tak dapat cari kerja baru. Orang kata takut nak upah dia. Sungguh pun semua tahu dia bukan pengganas. Dia tidak terlibat dalam LTTE tetapi tak ada orang berani nak angkat dia sebagai pekerja. Mereka takut. Takut kalau upah dia, angkat dia sebagai pekerja, nanti PDRM akan ambil tindakan pergi kacau mereka punya syarikat, kacau mereka punya kedai. Sampai hari ini dia tak ada kerja. Rumah dia ada ibu yang sakit. Setiap bulan perlu pergi ke hospital. Anak dia OKU. Setiap bulan perlu pergi ke hospital. Tak dapat cari kerja. Senang untuk kerajaan cakap kalau salah tangkap boleh dakwah, boleh challenge, boleh saman kerajaan. Tetapi itu bukan isunya. Dia akan carry, dia akan bawa-bawa nama yang tak sepatutnya dibawa, diwarnakan kepada dia bahawa dia pengganas. Sedangkan dia bukan pengganas. Sebab itu kita mesti tolak usul yang zalim ini. Datuk Speaker, Tan Sri Speaker, ya. Cara PDRM pergi menahan saudara Sami pada waktu tersebut, dia adalah Exco Kerajaan Negeri Melaka. Dia berada di pejabat Exco dia di Sri Negeri seperti kalau menteri di Putrajaya. Di pejabat dia diserbu masuk oleh polis, tahan dia begitu saja. Tanpa dia tahu apa-apa, tak tahu apa berlaku kepadanya, sudah ditahan oleh polis. Adakah ini dipanggil mereka melaksanakan tugas mereka dengan adil dan saksama? Semua ini contoh-contoh menunjukkan SOSMA ini akan disalahgunakan oleh parti pemerintah yang tidak bertanggungjawab. Mereka akan salah gunakan SOSMA ini untuk tujuan politik mereka. Sebab itu, Tan Sri Speaker, kita semua tahu SOSMA ini adalah ekoran daripada dulu kita mansuhkan ISA. Dan kita tahu ISA itu ialah satu akta yang zalim. Masa tu kita YB Seputih ya juga merupakan mangsa kepada ISA pada waktu tersebut. Ditahan 7 hari. Dengan alasan yang tidak munasabah. Konon dia bantah masjid ada azam tak boleh. Sedangkan Seputih pada waktu itu tersebut tidak tahu mana masjid tersebut terletak. Tetapi disalahgunakan. Dah 4 minit. Yang Amat. Ya. Tan Sri Speaker. Jadi saya berharap kita semua ya ahli parlimen yang kita cintakan negara ini. Kita cintakan negara ini sebab itu kita perlu tolak SOSMA demi pembangunan demokrasi negara kita yang lebih sihat. Saya nak ingatkan kepada menteri akhirnya, jangan kata kita tolak SOSMA, kita tak cintakan negara. Orang yang tidak cintakan negara ialah mereka yang khianat mandat rakyat membentuk kerajaan pintu belakang. Macam kata lompat sini, lompat sana. Itu adalah tidak cinta negara menyebabkan negara kita tidak stabil. Pelaburan asing tak berani masuk negara itu. Kita. Itu panggil pengkhianat negara. Boleh Oleh itu, habiskan? sekian terima kasih. Tan Sri Speaker.
Yang Berhormat Kota Melaka, terima kasih. Jangan kata saya tak pernah bagi masa kepada Kota Melaka. Saya bagi double. Terima kasih Tan Sri Speaker. Dan juga jangan Terima kata kasih. saya jangan kata saya tak pernah benarkan Kota Melaka mencelah. Saya tak pernah menghalang sesiapa untuk mencelah sekiranya orang yang hendak dicelah membenarkan. Tadi contohnya saya benarkan Yang Berhormat Bukit Gelugor dan Yang Berhormat Kelang untuk mencelah kerana Yang Berhormat Kota Melaka memberi kebenaran untuk mencelah. Ya. Ya. Seterusnya Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Tan Sri